Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rashidah Binti Ahmad, pemegang kad matrik G19E0121. Hari ini saya akan mempersembahkan a study about Kelukong Palace yang terletak di Samapura, Bali, Indonesia. Nama sebenarnya ialah Puri Samapura. Puri bermaksud palace atau tempat kediaman raja, manakala Samapura merujuk kepada wilayah berdirinya pekarangan istana tersebut. Puri Samapura didirikan pada tahun 1710 oleh Dewa Agung Jambi dan sepenuhnya musnah pada tahun 1908 melalui Perang Puputan Kelukong dengan pihak Belanda. Puri Samapura bukan sahaja tempat tinggal raja tetapi juga merupakan tempat persidangan raja-raja, tempat penyebaran agama Hindu serta tempat untuk membahas segala isu berkaitan politik dan hal ehwal kerajaan. Disebabkan ketegangan yang berlaku dalam kerajaan Gigil, Dewa Agung Jambi iaitu putera raja kerajaan Gigil sewaktu itu membuat keputusan untuk mendirikan kerajaan baru di Bali. Bali kemudiannya dipecahkan kepada 9 kerajaan kecil dan Kelungkung Kingdom adalah salah satu daripada kerajaan tersebut. Kelungkung Kingdom seterusnya merupakan kerajaan yang terpenting kerana rajanya diangkat sebagai raja tertinggi di dalam kerajaan Bali. Puri Samapura hancur sepenuhnya pada tahun 1908 dan hanya terdapat beberapa sisa bangunan kini. Pekarangan Puri Samapura disusun mengikut Sangga Mandala konsep. Sangga Mandala merujuk kepada syarat bagi kedudukan bangunan di mana bangunan tersebut dipisahkan kepada 9 pecahan mengikut 9 arah mata angin yang berkait rapat dengan Dewata Nawa Sangga ataupun 9 dewa yang menjadi the guardian of the directions dalam masyarakat Hindu ketika itu. Pekarangan Puri Samapura juga dipanggil sebagai Palibahan. Palibahan merujuk kepada satu enclosed area yang dikelilingi dengan pagar-pagar dan pintu masuk. The layout of Puri Samapura dibahagikan kepada 9 mandala. Kedudukan bangunan-bangunan di dalam pekarangan istana dihasilkan dengan adaptation dari kehidupan masyarakat Bali serta spiritual influence oleh agama Hindu. Disebabkan hasil peperangan dengan pihak Belanda, Puri Samapura musnah hampir 90% dan yang tinggal kini hanyalah 5 bangunan merangkumi Balai Kulkul, Pemedalan Agong, Balai Kambang, Balai Kertagosa dan Balai Bengong. Bangunan-bangunan ini kini menjadi tarikan pelancong di Bali kerana elemen-elemen arkitekturnya masih dipelihara dan dikekalkan oleh kerajaan Bali. Kambang adalah antara bangunan yang paling penting. Tempat tersebut merupakan tempat persidangan dan perbincangan raja-raja dan menteri-menteri tentang isu-isu kerajaan. Setiap tahun, sewaktu purnama Kapat, setiap raja dari 9 kerajaan Bali akan berkumpul untuk bersidang dan mendapat titah dari Raja Bali. Tempat ini juga pernah diguna pakai ketika penjajahan Belanda sebagai Dewan Kehakiman. Balai Kertagosa pula adalah tempat keagamaan bagi keluarga-keluarga diraja. Ia juga merupakan kawasan suci bagi aktiviti untuk meramal tentang perkara-perkara dan bencana-bencana yang bakal berlaku. Balai Kulkul pula adalah menara drum atau watchtower. Ia diguna pakai sebagai tempat untuk komunikasi oleh pihak istana kepada rakyat-rakyat. Pemedalan Agung adalah pintu masuk kepada keluarga-keluarga diraja untuk ke kawasan-kawasan suci bagi aktiviti-aktiviti keagamaan. Materialnya adalah batu bata dan pagar tersebut banyak dihiasi dengan patung-patung Dracula atau The Guardian Gates. Manakala Balai Bangang pula adalah tempat pemerhatian raja-raja dalam hal ekonomi dan kestabilan politik yang terjadi di kawasannya. Lelangit bangunan-bangunan di pekarangan Puri Samapura banyak dihiasi dengan kemasan art. Seni tersebut menyerupai wayang atau tradisional Balinese shadow puppets. Lukisan-lukisan tersebut banyak menceritakan tentang hal-hal keagamaan yang merangkumi segala aspek kehidupan dari kejadian di alam ruh sehinggalah ke alam nirvana. Lukisan-lukisan tersebut juga ada menceritakan tentang hal-hal bencana yang bakal terjadi. Setiap kawasan suci dalam pekarangan Puri Samapura diletakkan Dracula atau The Gate Guardians. Dalam masyarakat Hindu, Dracula menyerupai seorang pahlawan atau gegasi yang memegang senjata bagi tujuan menghalau perkara-perkara atau unsur-unsur jahat yang berkeliaran di kawasan suci tersebut. Bahan yang digunakan di dalam ukiran tersebut adalah andesite dan juga limestone. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.